Salam sejahtera Malaysia. Ini satu kejutan daripada Arul Kanda Kandasamy yang didakwa telah bersubahat dengan Najib Razak di dalam meminda audit akhir 1MDB yang sebelum diserahkan kepada PAC. Telah diterbitkan di bharian.com.my. Arul Kanda berkata, Arul Kanda tiada pengetahuan peribadi mengenai Muhammad Nazlan dalam 1MDB. Sekali lagi saya ulang tajuknya, Arul Kanda tiada pengetahuan peribadi mengenai Muhammad Nazlan dalam 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy memberitahu Mahkamah Tinggi pada hari ini, beliau tidak mengetahui secara langsung mengenai pembabitan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali yang memberi dalam pemberian pinjaman 4.1 bilion oleh Maybank kepada One Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Muhammad Nazlan ialah Hakim Mahkamah Tinggi yang mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak telah bersalah terhadap 7 tuduhan penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Berhad dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Arul Kanda yang memberikan keterangan selaku saksi pendakwaan berkata demikian ketika diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram pada perbicaraan kes pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB yang dihadapinya dan Najib juga. Soalan itu daripada Sri Ram itu berbangkit daripada soalan balas oleh Peguam Utama Najib Razak, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berhubung pembabitan Muhammad Nazlan berkaitan pembiayaan berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, terdahulu ketika disoal siasat, maafkan saya, bukan disoal siasat, ini bukan polis, disoal oleh Muhammad Syafiq, Arul Kanda berkata beliau mengetahui bahawa kaunsil kumpulan Maybank ketika itu adalah Muhammad Nazlan. Bagaimanapun tidak pernah menghubungi atau bertemu dengannya. Saksi itu menjelaskan sepanjang berkhidmat dalam 1MDB beliau hanya berurusan dengan peguam bank itu iaitu Delvin Kaur yang hanya dikenali sebagai Molly dan urusan pinjaman pula membabitkan Michael Ohlau daripada bahagian pinjaman komersial. Pada 15 Ogos yang lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib Razak untuk memasukkan bukti membabitkan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali iaitu Hakim Mahkamah Rayuan sekarang menerusi rayuan akhir kes penyelewengan dana SRC International Sdn Berhad. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati tiada kaitan antara jawatan Muhammad Nazlan sebelum ini sebagai kaunsil dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank yang boleh menyebabkan berat sebelah terhadap rayu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belum pun sampai sebulan atau 2 minggu Najib Razak di penjara, sudah banyak lagi kes yang terpaksa turun naik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia terpaksa pula menghadapi kes 1MDB yang lebih besar, lebih banyak nilai dia, 2.3 bilion, bukan sikit. Kita berharap keadilan dapat ditegakkan dan kedaulatan undang-undang dapat dipelihara di negara Malaysia. Saya percaya Mahkamah Malaysia terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Ini satu kejutan daripada Arul Kanda Kandasamy yang didakwa telah bersubahat dengan Najib Razak di dalam meminda audit akhir 1MDB yang sebelum diserahkan kepada PAC. Telah diterbitkan di bharian.com.my. Arul Kanda berkata, Arul Kanda tiada pengetahuan peribadi mengenai Muhammad Nazlan dalam 1MDB. Sekali lagi saya ulang tajuknya, Arul Kanda tiada pengetahuan peribadi mengenai Muhammad Nazlan dalam 1MDB. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif atau CEO 1MDB, Arul Kanda Kandasamy memberitahu Mahkamah Tinggi pada hari ini, beliau tidak mengetahui secara langsung mengenai pembabitan bekas Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali
yang memberi dalam pemberian pinjaman 4.1 bilion oleh Maybank kepada Wan Malaysia Development Berhad atau 1MDB. Muhammad Nazlan ialah Hakim Mahkamah Tinggi yang mendapati Datuk Seri Najib Tun Razak telah bersalah terhadap 7 tuduhan penyelewengan dana 42 juta ringgit Malaysia milik SRC International Sdn Berhad dan memerintahkan bekas Perdana Menteri itu dipenjara 12 tahun dan didenda 210 juta ringgit. Arul Kanda yang memberikan keterangan selaku saksi pendakwaan berkata demikian ketika diperiksa semula oleh Timbalan Pendakwa Raya Kanan Datuk Seri Gopal Sri Ram pada perbicaraan kes pindaan laporan akhir pengauditan 1MDB yang dihadapinya dan Najib juga. Soalan itu daripada Sri Ram itu berbangkit daripada soalan balas oleh Peguam Utama Najib Razak, iaitu Tan Sri Muhammad Syafiq Abdullah berhubung pembambitan Muhammad Nazlan berkaitan pembiayaan berkenaan. Tuan-tuan dan puan-puan, terdahulu ketika disoal siasat, maafkan saya, bukan disoal siasat, ini bukan polis. Disoal oleh Muhammad Syafiq, Arul Kanda berkata beliau mengetahui bahawa kaunsil kumpulan Maybank ketika itu adalah Muhammad Nazlan. Bagaimanapun tidak pernah menghubungi atau bertemu dengannya. Saksi itu menjelaskan sepanjang berkhidmat dalam 1MDB, beliau hanya berurusan dengan peguam bank itu, iaitu Delvin Kaur yang hanya dikenali sebagai Molly, dan urusan pinjaman pula membabitkan Michael Ohlau daripada bahagian pinjaman komersial. Pada 15 Ogos yang lalu, Mahkamah Persekutuan menolak permohonan Najib Razak untuk memasukkan bukti membabitkan Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali, iaitu Hakim Mahkamah Rayuan sekarang, menerusi rayuan akhir kes penyelewengan dana SRC International Sdn Berhad. Panel 5 Hakim Mahkamah Persekutuan yang telah dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat telah sebulat suara membuat keputusan itu selepas mendapati tiada kaitan antara jawatan Muhammad Nazlan sebelum ini sebagai kaunsil dan setiausaha syarikat kumpulan Maybank yang boleh menyebabkan berat sebelah terhadap Rayu. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, belum pun sampai sebulan atau 2 minggu Najib Razak di penjara, sudah banyak lagi kes yang terpaksa turun naik, tuan-tuan dan puan-puan. Dia terpaksa pula menghadapi kes 1MDB yang lebih besar, lebih banyak nilai dia, 2.3 bilion, bukan sikit. Kita berharap keadilan dapat ditegakkan dan kedaulatan undang-undang dapat dipelihara di negara Malaysia. Saya percaya Mahkamah Malaysia terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.